Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi, maukah aku tunjukkan satu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa serta mengangkat beberapa darajah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Yang berusaha ayahanda pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita ruang, masa, kesempatan untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tempat melakukan salat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini, dicatatkan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kali ini tentang ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan satu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa serta mengangkat beberapa darajah. Nabi tanya para sahabat, Nabi nak bagi tahu, Nabi tanya, Nabi nak bagi jawapan, Nabi tanya dan Nabi jawab. Faqalu, para sahabat kata, ya bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi, amal-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita disebut oleh Nabi isbaghul wudu' 'alal makarihi, menyempurnakan wudu dalam keadaan susah, wa kathratul khata ila al masajid. Yang kedua, memperbanyakkan langkah ke masjid. Dan yang ketiga, wa intidharus salah ba'da salah. Yang ketiga, kata Nabi, menunggu sembahyang untuk jemaah. Habis waktu ni nak tunggu sembahyang jemaah pula. Antara ni 3 perkara yang kita dah buat malam ni, mudah-mudahan. Kata Nabi, kamu buat 3 benda ini, Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu dan Allah akan tinggikan darjah kamu. Dan kata Nabi di akhir hadis, Nabi sebut fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Demikian itulah yang dikatakan ar-ribat. Orang yang disebut perjuangan, orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang yang dapat melakukan perkara ini. Bahagialah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tulis namanya sebagai hamba-hamba Allah yang disebutkan, orang dicatatkan pahalanya, diangkat darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga ada ibadat yang kita buat sebagaimana disebut dalam kitab Riyadhus Salihin yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini. Disebut, tuan-tuan, kita hidup ni buat amal ibadah, ibadat yang terakhir yang kita buat. Kerana kita tak tahu apa yang nak berlaku pada hari esok. Dan perkara inilah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Katanya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz, tolong ajar kepada aku satu ilmu, satu perkara, satu nasihat yang ringkas. Faqala, maka kata Nabi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'in. Nabi bagi nasihat kepada lelaki yang tanya ini. Nabi kata, apabila kamu bangun untuk menunaikan sembahyang, sembahyanglah sebagaimana sembahyang yang terakhir, sembahyang yang perpisahan selepas pada ini. Maksudnya dia tak merasakan dirinya inilah ibadat terakhir yang dibuat. Dan kata Nabi, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu. Yang kedua, kata Nabi kepada lelaki yang tanya Nabi, minta nasihat kepada Nabi ini, Nabi kata, janganlah kamu mengucapkan satu ucapan yang boleh menyebabkan kamu akan menyesal pada hari esok, hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi bagi nasihat, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Nabi kata kepada lelaki yang sahabat Nabi ini, Nabi kata, dan adalah kamu berputus asa daripada meminta kepada manusia. Mintalah kepada Allah, jangan harap kepada manusia. Entah ni disebut oleh Nabi kepada nasihat Nabi kepada sahabat yang minta nasihat daripada Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan ibadat yang terakhir ni, tuan-tuan,
Disebutkan juga tuan-tuan dalam salah satu hadis ni, saya pernah perkongsi dengan tuan-tuan. Saya bulan 6 atau bulan 5 yang lalu, tahun lepas, dalam hadis yang berkaitan dengan Hajatul Wada'. Nabi ingatkan kepada para sahabat, inilah tahun terakhir Nabi. Hajatul Wada' tu haji yang terakhir Nabi. Lepas tahun atau 2 tahun selepas itu Nabi wafat. Sebagaimana kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudhu manasikakum, ambillah manasik haji kamu, yakni laksanakan dengan baik dan sempurna. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha, sesungguhnya aku tidak tahu aku akan dapat menunaikan haji lagi selepas pada tahun ni. Ini Nabi sebut. Jadi Nabi sampaikan pesanan pada sahabat, sementara masih ada aku ni, apa benda yang berkaitan dengan urusan ibadat ni, rujuklah dengan Nabi. Kerana tahun depan mungkin tak ada lah jumpa dengan Nabi. Kalau nak buat ibadat sementara Nabi masih ada, buatlah dengan sempurna. Kerana apa tuan-tuan? Sebagaimana Nabi pesan, Nabi pun tak pasti akan buat haji lagi tahun depan. Gitulah dengan kita semua. Kerana tuan-tuan, kita ni makhluk yang tidak tahu bila hari akhir Allah nak cabut nyawa kita. Dan perkara yang berkaitan dengan kenapa Nabi suruh kita merasakan beribadat seperti ibadat yang terakhir, kerana mudah-mudahan bila mana kita buat ibadat amal soleh yang kita buat tu, ketika itu Allah cabut nyawa kita. Itu disebut satu kurniaan yang besar kepada orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan melakukan ibadah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini juga disebut oleh Nabi. Orang yang mati sujud, mati baca Quran, mati ketika sembahyang ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan asalahu." Nabi sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu kebaikan bagi hamba-Nya, maka Allah akan beri kepada dia asal. Asal ni kalau terjemah apa secara bahasa, madulah, anugerah, kemanisan, benda baik asalnya. Ain simlam. Para sahabat tanya Nabi, faqalu ya Rasulullah wa ma asaluhu, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan, Tuhan maksudkan asal itu? Qala, kata Nabi, yuwaffiquhu bi'amli amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih. Allah kata asal ni maksudnya Allah berikan taufik kepada kamu, bimbingan, hidayah kepada kamu untuk melakukan amal saleh, kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan itu. Ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Antan, inilah kita disuruh buat baik. Kalau nak buat benda-benda yang lain, benda-benda yang harus dalam dunia ni tuan-tuan, beringat takut kita mati dalam keadaan tidak melakukan amal soleh. Nak suka boleh, tapi beringat jangan melampau sangat. Nak tengok bola, nak bersorak boleh, tapi beringat takut ramai orang mati ketika main bola. Ramai orang mati ketika tengok bola. Tuan-tuan, ni bukan tak suruh buat benda yang harus pada dunia. Boleh, tapi berhati, beringat-ingat. Nak menyanyi, boleh menyanyi. Tapi beringatlah, takut ramai kita tengok video orang mati ketika menyanyi. Ramai orang mati ketika main gitar, tengah duduk main alat muzik dan sebagainya. Takut mati tak ada mengucap. Kenapa kita bimbang? Kita mati dalam keadaan wala'udzubillah, mati dalam keadaan begitu, dibangkitkan begitu pada hari kiamat. Beruntung orang mati sujud, kerana dia akan bangun pada hari kiamat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang melakukan perkara maksiat, ni benda yang menakutkan kita semua. Dan ni benda yang sepatutnya menjadi peringatan untuk saya, peringatan untuk kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab juga disebut kita dah berada di hujung-hujung bulan Syaban.
Disebut juga tuan-tuan, kita disuruh tidak bertangguh melakukan beberapa perkara. Dan ni yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dalam kitab ni. Antaranya tuan-tuan, kita kena segera buat. Jangan tangguh. Di antara perkara yang disuruh kita buat sebagaimana pesanan para ulama dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan disebut oleh para ulama, ada 6 perkara yang saya nak berkongsi baca tuan-tuan. Lebih kurang 20 minit selesai baca 6 perkara ini. Disuruh kita jangan bertangguh melakukan perkara ini menjelangnya bulan Ramadan yang akan datang tak berapa hari lagi. Antaranya tuan-tuan, yang pertama, melakukan pembersihan wang haram atau syubhah. Dan ada benda yang haram, pelaburan haram ke, simpanan dalam bank riba ke contohnya, interest dan sebagainya tuan-tuan. Ni pelaburan-pelaburan yang haram atau pelaburan yang syubhah. Kita disuruh bersihkan tuan-tuan. Jangan bagi ada langsung dalam akaun kita. Kalau belum tukar bank Islam, bank yang patuh syariah. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara yang haram atau perkara yang syubhah ini. Kerana tuan-tuan, Nabi sebut dalam Islam ni dia tak boleh campur. Benda halal, benda haram ni tak boleh campur sebab dia benda jelas. Dan di antara benda haram dan halal ni dia ada benda yang syubhah. Juga disuruh kita tinggalkan. Kerana tuan-tuan, ni kita ramai lagi contohnya dalam KWSP. Ramai orang masih lagi berada, tak buka lagi akaun syariah. Masih dalam akaun konvensional. Takut-takut dan bimbang. Dia mati dalam keadaan hartanya tu masih jadi berada dalam simpanan haram dan sebagainya. Akaun haram. Akaun yang tidak patuh syariah. Dan dia bimbang. Orang yang berada dalam suasana, dalam harta-harta yang haram ini, disebut oleh Nabi SAW, dia seolah-olah sengaja merosakkan dirinya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Sebagaimana hadis Ibn Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Kata Nabi, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara dua perkara itu ada benda perkara yang syubhah, yang menjadi kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa al-mushabbahat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga perkara syubhah, yang ini dia tak ambil, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat kara'atin yar'a haul al-hima yushiku ay yuwaqi'ahu. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Dia bela lembu ke, dia bela kambing ke, kambing tu akan makan. Kalau berada dalam tanah orang, akan makan harta orang. Ni Nabi bagi analogi, Nabi bagi contoh. Kita buat benda yang haram macam kita bela lembu, lepas tak jaga, makan harta benda yang haram, lepas tu jual kat orang pula. Ni disebut oleh Nabi. Macam orang yang pengembala yang mengembala di kawasan larangan yang bukan milik dia, dibimbangi dia akan menceroboh masuk dalam kawasan yang haram itu, kawasan yang bukan miliknya itu. Ala wa inna likulli malikin himan wa ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Kata Nabi, ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tetap dalam sempadan. Halal begini, haram begini, syubhah hanya begini. Kata Nabi, ni yang takut, Nabi kata, orang yang terlibat dengan benda begini akhirnya akan merosakkan hatinya, susah nak beribadat, payah, keras hati, orang tegur pun tak nak terima teguran, nasihat dan sebagainya. Kenapa? Hati dah keras. Ini benda yang takut, kesan kepada hati. Sebagaimana kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, seketahuilah dalam setiap jasad anak Adam ini ada satu ketul daging, ketul darah.
Wa idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila mana rosak daging itu, darah, satu ketul darah yang ada dalam hati manusia itu, maka akan rosak seluruh jasadnya. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Dan kenapa? Benda yang berkaitan dengan halal dan haram ni dia melibatkan hati manusia, tindakan manusia. Jadi disuruh oleh Nabi untuk kita semua berhati-hati, jangan sama sekali terlibat perkara yang haram. Tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan, yang disebut kita kena segera buat bila mana kita berada di hujung-hujung Syaban ini, menjelangnya Ramadan. Antaranya disebut oleh para ulama, kalau ada zakat yang sudah masuk tempohnya untuk dibayar, segera akan bayar, jangan tangguh tuan-tuan, kecuali zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni masuknya Ramadan baru bayar. Kalau zakat harta ke, zakat pertanian, zakat pendapatan ni, dia cukup haul, cukup nisab, kena bayar. Contohnya kita buka akaun, kita buka mula meniaga bulan 2 tahun lepas. Bulan 2 tahun ni dah cukup haul dah. Cukup dah waktu, setahun tu dah cukup. Maksudnya dah berkira, maksudnya akaun tu tengok. Kalau akaun yang dalam pendapatan perniagaan yang dibuat, kalau di wilayah ni berapa belas ribu, had kifayah itu tetap. Kalau kita berniaga, kalau sampai berapa belas ribu, maksudnya kena lebih pada had yang ditetapkan, kena bayar zakat. Dan jangan bertangguh-tangguh. Dan benda yang berkaitan dengan segera bayar zakat ni, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah sebut, fastabiqul khairat, maka bersegeralah kamu mengerjakan kebaikan. Syekh Al-Maraghi mengatakan, bersegeralah kamu buat kebaikan, dan hendaklah setiap di antara kamu berkeinginan untuk bersaing dan berlumba-lumba mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam perkara yang berkaitan dengan arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga rakamkan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Syekh As-Sabuni dalam Safwah Tafasir mengatakan, berlumba-lumba ini tuan-tuan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda asas dalam agama, rukun-rukun ibadat khusus ni kena buat. Bermula sembahyangnya, zakat, puasa dan sebagainya perlu disegerakan, jangan bertangguh lagi tuan-tuan. Ini disebut oleh para ulama. Dan yang ketiga tuan-tuan, ini disebut menjelangnya bulan Ramadan ni, antara benda yang perlu disegerakan ialah membayar hutang yang sudah sampai tempoh kena bayar. Tuan-tuan, hutang lah, hutang dengan manusia ke, hutang dengan apa saja yang kita tulis, yang kita ambil dan kita tulis dalam rekod buku kita. Kalau hutang dengan manusia, kena selesaikan. Kalau tempoh bayar, kita janji nak bayar sekian tarikh, sekian masa, kena bayar. Dan benda ni tuan-tuan, kerana hutang dengan manusia ni menyebabkan nyawa seseorang tu tergantung. Tuan-tuan, dia tidak diterima kecuali hutangnya dilangsaikan. Tuan-tuan, ini benda yang Nabi bagi amaran kepada kita semua. Sebagaimana hadis yang kita pernah dengar, hadis yang masyhur juga tuan-tuan. Hadis pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Ruh orang yang beriman ni tergantung disebabkan hutangnya sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut. Tuan-tuan, ini benda yang perlu diselesaikan. Hari ni orang nak hutang senang, nak bayar susah. Tuan-tuan, bab duit ni, bab berhutang ni menyebabkan manusia bermusuhan. Kalau nak minta hutang lembut di tempat orang lembut tulang lah di lidah. Tuan-tuan, tapi nak bayar keras nak bayar sampai bermusuhan nak bayar hutang. Tuan-tuan, ini disebut menjelangnya bulan Ramadan, keselesaikan perkara ini. Terutamanya orang yang ada kemampuan nak bayar, kena selesaikan bayar. Sebagaimana Nabi sebut hadis pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, menangguh pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah satu bentuk kezaliman.
Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Jika salah seorang dari kamu memindahkan hutang itu pada orang kaya, maka terimalah ini pemindah hutang itu. Maksudnya kalau dia tak mampu bayar, minta orang lain tolong selesaikan, anak beranak dia waris dan sebagainya. Tuan-tuan, ini disebut oleh Nabi minta kita semua jaga perkara ini. Dan disebutkan juga tuan-tuan, hutang juga melibatkan dengan manusia juga, hutang di sudut secara majazi atau secara maknawinya, hutang kita ada dosa dengan orang. Nanti disebut oleh para ulama, antaranya mengumpat orang dikira berhutang. Jadi nak selesaikan masalah, kena minta maaf dengan orang yang mengumpat itu. Atau orang kita fitnah dan sebagainya. Nanti antara hutang kita dengan manusia yang berkaitan dengan sama ada bentuk material, bentuk duit atau bentuk kata-kata yang boleh merosakkan hubungan di antara manusia. Dan yang ketiga tuan-tuan, bentuk hutang ni hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diselesaikan. Itu ada masa yang berbaki. Orang yang masih ada puasa belum diganti, ganti cepat-cepat. Atau orang yang belum menyelesaikan sembahyang yang dia tinggalkan. Dia kena qada, kena selesaikan. Sehingga disebut dalam ada pendapat ulama, kalau orang yang masih belum selesai solat fardunya yang ditinggalkan, dia tak boleh buat benda yang sunat, dia kena selesaikan yang qada tu. Tuan, itu pendapat yang syadid dalam agama kita. Walaupun ada pendapat ulama yang kata yang lain, kita buat qada, sunat pun kita boleh buat. Tuan, jadi qada tu kena didahului bagi orang yang meninggalkan puasa sembahyangnya, dan semasa dia masih ada sihat kesihatan yang baik ni, dia kena buat qada sembahyangnya. Dan perkara ini tuan-tuan, ini disebut oleh Nabi, ibadat ni kena selesaikan. Kalau puasa, kalau mati seorang tu, waris dia kena ganti. Sebagaimana kata Nabi, hadis daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha. Seorang lelaki tanya Nabi, wahai Rasulullah, mak aku dah mati dan mak aku ni ada puasa sebulan yang dia belum ganti, adakah aku ni kena qada kepada mak aku? Faqala, maka kata Nabi, lau kana ala ummika dainun akunta qadiyatu anha. Nabi tanya balik, kalaulah mak kamu ni ada hutang, adakah kamu akan bayar hutang untuknya? Lalu lelaki ni kata, na'am, ya, saya akan bayar kalau mak saya ada hutang. Qala, kata Nabi, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kata Nabi, kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maksudnya hutang dengan Allah, kalau mak kamu ada hutang dengan Allah, kamu kena tolong selesaikan. Kalau dia sakit, tak boleh puasa dah, kena bayar fidyah untuk dirinya, untuk mak kamu. Nanti antara hutang yang perlu diselesaikan sebelum masuknya bulan Ramadan, antara benda-benda yang perlu disegerakan untuk diselesaikan sebelum kita semua dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat tuan-tuan, ini disebut oleh para ulama dalam kitab yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan, ini disebut sedekah yang sudah lama diniatkan. Kita ada niat nak sedekah sesuatu, kalau aku dapat begini, bukan nazar tapi tuan-tuan, ni dia niat, aku dapat begini, aku nak sedekah begini. Contohnya, aku dapat perniagaan macam ni, aku nak cadangnya nak sedekah seekor kambing contohnya. Maksudnya dia bertawasul dengan ibadat yang dia aku, kalau aku dapat begini, aku akan bagi begini. Ni sedekah-sedekah yang dia pendamkan dalam hati, Allah bagi. Contohnya, ada orang yang kadang-kadang dia masuk, dia ya Allah, kalaulah aku berniaga berjaya, aku cadang nak pergi umrah. Dan dia duduk pasang niat begitu. Dan maksudnya dia kena buat. Kalau orang dia kata, kalau aku dapat begini, aku akan tolong orang miskin. Maksudnya dia niat tu niat nak bagi sedekah, nak bantu orang. Dia kena buat. Benda ni tuan-tuan, ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi suruh sedekah menjadikan orang mukmin tu berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Orang yang sedekah ni pada hari kiamat, dia akan dipayungi dengan sedekahnya pada hari kiamat.
dapat payung sedekah pada hari kiamat. Sebagaimana payung tu bukan payung dia di dunia ni. Payung pada hari kiamat ni disebut orang akan dapat naungan. Ketika panas terik matahari, amalan-amalan dia akan tolong bantu dia. Antaranya sedekah. Sebagaimana hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas atau kama qala yuhkama bainan nas. Sehinggalah manusia semua diadili oleh Allah pada hari kiamat, hari pengadilan, penghisaban seluruh amalan manusia. Dan kita tak tahu berapa lama nak hari berada di padang mahsyar tu. Masing-masing beratur nak tunggu nak dihitung, nak ditimbang timbangan amal. Ketika itulah disebut orang yang rajin bersedekah ini, utamanya sedekah yang dia niat, memang dia akan bagi. Mudah-mudahan sedekah itu akan menjadi pelindung bagi dirinya ketika berhadapan hari-hari menyeramkan, mengerikan hari kiamat itu. Dan disebutkan juga tuan-tuan, sedekah boleh menghindarkan musibah, memanjangkan umur bagi seseorang. Sedekah juga tuan-tuan ini disebutkan sebagai satu antara kelebihan fadilatnya, menjadi asbab kepada panjang umur. Tuan-tuan, kita tak tahu Allah bagi kita panjang umur ni mungkin dengan sebab kita ni rajin bersedekah masa kita sihat dulu. Ada orang umur sampai 60 70 tapi hidup masih sihat. Mungkin dengan sebab dia bersedekah dulu, Allah bagi dia sihat pada hari ini. Dan itu iktibar bagi orang muda. Ada duit, rajinlah bersedekah, tak banyak pun, sikit sebanyak bantu sedekah. Mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sada'iul ma'rufi taqi masari'as su'." Kata Nabi, antara perbuatan-perbuatan baik yang akan dapat menghindarkan diri daripada pintu-pintu keburukan. Kata Nabi, was-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabbi. Yang pertama kata Nabi, antara perkara yang boleh mengelak daripada pintu-pintu musibah keburukan ini ialah sedekah. Sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatur rahimi tazidu fil umri. Dan orang yang menghubungkan silaturahim, Allah akan menambahkan umur usia hidup dia. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak bagi sedekah ni waktu bala, disebut oleh Nabi, bagi sedekah ni waktu kita sihat. Jangan dah nak mati baru harta ni bagi kat orang ni, harta ni bagi kat orang ni, cerita apa Ismet Ulam Raja kan. Dah mati dah baru nak agih, nak bagi dekat orang. Entah, sepatutnya ni iktibar Piramli dah mendepani kita dari sudut perihal manusia ni. Kita disuruh tuan-tuan nak buat baik ini masa kita hidup. Antaranya nak sedekah juga bagi semasa kita sihat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya, datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar ganjarannya? Qala, kata Nabi, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun taqshal faqra wa ta'mulul ghina." Kamu sedekah yang kamu beri semasa kamu sihat, dan ketika itu kamu berasa kedekut nak bagi, masa tu kita bagi, berasa sayangkan ada harta tu, masa tu bagi. Ini sedekah yang baik. Dan kata Nabi, wa ta'mulul ghina wa tumhilu hatta idza balaghatil hulqum. Dan kata Nabi, sedekah yang baik itu juga tuan, sedekah yang kita bagi ketika mana kita rasa takut nak jadi miskin. Sedekah ni batu kita tak ada duit tu sedekah. Dan Allah bagi, Allah tambah lagi rezeki yang lain. Dan kata Nabi, sedekah yang baik itu ialah sedekah ketika mana kita berangan-angan untuk jadi orang kaya. Tuan, maksudnya siapa nak jadi kaya, mulakan dengan sedekah. Tuan, kata Nabi dalam hadis ini,
Dan bersedekahlah jangan sampai nyawa dah sampai ke halqum, nyawa dah sampai ke dah kerongkong dia dah nak mati dah baru nak bersedekah. Kata Nabi ketika itu, qul li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza. Ini kata Nabi, janganlah kamu menunda-nunda untuk bersedekah sehingga roh sampai ke kerongkong kamu, maka kamu akan berkata, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Tuan, bila mati tuan, harta tu kan milik kita dah. Harta tu akan pindah milik pada anak kita. Anak kita takkan sedekah untuk kita dah. Dia akan sedekah, dia akan guna harta yang kita miliki. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, Nabi pesankan kepada kita, disebut oleh para ulama, antaranya semua amal ibadah seperti salat, bila masuk waktu kena segera. Dan disebutkan juga tuan-tuan, antara benda yang disegerakan ialah memohon maaf ke atas mangsa atau orang yang kita pernah buat zalim semasa kita masih hidup di dunia ini. Kerana tuan-tuan, ini antara benda yang akan dihitung awal pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi, sembahyang antara benda pertama akan ditanya. Yang kedua, hubungan dengan manusia yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, antaranya kalau kita pernah menumpahkan darah seseorang, buat zalim, atau dunia ini pernah tumbuk orang, patah gigi contohnya, pernah buat naya, pukul orang menyebabkan jatuh darah, tumpah duka dia, benda ni akan pertama ditanya. Ni tuan, dua benda ni, sembahyang dan hubungan kita dengan orang. Kalau orang kita buat zalim itu menjadi mangsa kita kena selesaikan sebelum kita mati, kerana benda ni akan teruk ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam tuan-tuan, disebut tuan-tuan oleh para ulama, segerakan bertaubat. Tuan-tuan, taubat ni perkara yang perlu dimasuk dalam agenda utama manusia. Orang-orang beriman kena bertaubat, kena melakukan taubat nasuha di atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135, Allah sebut, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebut, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Dan ini disebut oleh Nabi, oleh Allah, minta kita segera bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa kita, kerana Allah Maha penerima taubat. Dan disebutkan juga tuan-tuan, bila mana kita buat 6 perkara ini, disebut oleh para ulama, mudah-mudahan Ramadan yang kita nak bertemu ini Ramadan yang lebih berkat, Ramadan yang beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 6 perkara yang disebutkan dalam kitab yang saya berkongsi baca tuan-tuan, semuanya berkaitan dengan apa yang Nabi sarankan kepada kita berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semua beringat dan ambil paduan dan pedoman. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini Ramadan yang penuh makna dan ertinya untuk kita orang beriman, kerana Ramadan datang setahun sekali dan kita kena rebut bila mana dia datang dalam hidup kita. Mudah-mudahan baik bila saya menyampaikan, baik juga tuan-tuan yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan hidayah dapat kita menjadi tetamu Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Hatta hin wa kulla hin wa nastaudi'ukumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبنا إلى الله ورجعنا